Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 19 November 2020 bersama saya Syazwana Ami. Demi kestabilan politik dan rakyat, Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi meminta agar usul undi percaya kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dibawa dan dibentangkan di Dewan Rakyat. Atau yang betul, dalam politik harus ada kejujuran. Baik sebagai rakan politik atau atas nama dukungan. Secara piagam atau persefahaman. Secara bertulis atau secara konvensyen. Secara tersurat atau tersirat. Penterjemahan terhadap kejujuran bukan hanya sekadar persetujuan lisan, tetapi terhadap pelaksanaannya. Tiada soalan mengenai siapa yang berbudi atau siapa yang terhutang budi. Tetapi bagaimana kebersamaan harus diterjemahkan. Kenyataan itu dibuat ketika beberapa pihak menganggap hubungan di antara UMNO dan sekutunya dalam Perikatan Nasional kini semakin longgar. Ini apabila kedua-dua belah pihak membuat kenyataan menyerang antara satu sama lain sama ada secara langsung atau berkias. Selain itu, Zahid yang juga Presiden UMNO menolak sebarang usaha untuk mengisytiharkan darurat di seluruh negara dan mahu mandat dikembalikan semula kepada rakyat secepat mungkin. Secara ideal, keterlibatan rakyat hendaklah diberikan keutamaan. Ianya hendaklah dikembalikan kepada rakyat sesegera yang mungkin. Suara rakyat, suara keramat. Dari rakyat kita diberi mandat. Kepada rakyat juga kita serahkan mandat. Pengerusi Kelab Penyokong Kerajaan Perikatan Nasional Syahidan Kasim hari ini menyifatkan mana-mana pihak yang menolak belanjawan 2021 sebagai pengkhianat rakyat. Sesiapa saja yang menolak bajet ini, termasuk kawan saya bekas Menteri Kesihatan, tolak bajet khianat rakyat. Sebab ini rakyat sedang menunggu. Anggota kerajaan menunggu supaya bajet ini diluluskan. Mereka yang dibuang kerja menunggu untuk mereka diambil semula. Kita tolak bajet, kita menghina mereka, kita khianat mereka. Sementara itu, Syahidan turut menyatakan dukungan tidak berbelah bahagi kepada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Beliau turut memberi jaminan bahawa semua ahli Parlimen, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional akan mengundi secara en bloc untuk belanjawan 2021 di Dewan Rakyat pada 26 November ini. Kita nak menyatakan sokongan tidak berbelah bagi kepada kerajaan pimpinan Paguh. Yang keduanya, kita nak menyatakan bahawa kita bersetuju dan menyokong bajet yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan, dan saya ingin menyatakan bagi pihak kami semua dengan rendah diri mengucap terima kasih kepada semua anggota kerajaan yang telah membantu kita selama ini. Anwar Musa hari ini menegaskan tidak pernah menerima sebarang permohonan penjualan plot tanah di BKL sepanjang menjawat tugas Menteri Wilayah Persekutuan. Ini susulan dakwaan dibuat ahli Parlimen Ciras Tan Kok Wei semalam. Jadi saya merasa sangat kecewa dan saya merasa sangat duka cita dengan dakwaan seorang ahli parlimen yang sudah begitu lama berperanan sebagai ahli parlimen menyerang seorang ahli parlimen yang lain. Malah beliau mempunyai peluang dalam parlimen untuk berucap dan bertanya pada saya supaya saya boleh memberikan jawapan, tetapi beliau telah memilih untuk bercakap di luar parlimen. Tan semalam mendakwa 42 tanah di Kuala Lumpur dijual sejak Anwar menjadi Menteri Wilayah Persekutuan. Tan mendakwa tanah milik DBKL dijual kepada entiti swasta untuk dibangunkan sebagai projek perumahan dan pembangunan komersial. Mengulas lanjut, Anwar berkata kenyataan Tan itu merupakan satu tuduhan serius yang secara tidak langsung menjejaskan kredibilitinya sebagai menteri dan imej DBKL. Justru saya telah mengarahkan kepada peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap beliau mengikut jalur dan proses yang sedia ada. Kerana saya memandang serius terhadap tuduhan yang seperti ini
Dan saya mengulangi sekali lagi, sepanjang saya menjadi Menteri Wilayah Persekutuan, saya tidak pernah lagi menerima sebarang permohonan daripada bandaraya untuk menjual mana-mana aset mereka. Kes COVID-19 di Malaysia hari ini kembali naik ke 4 angka apabila 1,290 kes baru dan 4 kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 1,285 merupakan kes penularan tempatan dan 5 kes import. Sabah terus mencatat jumlah kes tertinggi iaitu sebanyak 660 kes, diikuti oleh Selangor dengan 407 kes. Kes-kes yang tinggi di Sabah berpunca daripada kluster-kluster yang berkaitan pusat tahanan sementara, lokap dan penjara. Manakala peningkatan kes di Selangor pula berpunca daripada kluster teratai dan sebuah kluster baru iaitu kluster Kapas BJ. Setakat tengah hari ini, jumlah kes aktif di Malaysia adalah sebanyak 13,222 kes. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham mengumumkan terdapat 878 kes yang disahkan sembuh hari ini. Seramai 110 pesakit yang dimasukkan ke unit rawatan rapi, manakala 37 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. 4 lagi kematian dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kematian mencecah 326 kes. 2 kes kematian dikesan di Sabah, manakala 1 di Perak dan 1 lagi di Johor. Pemuda Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan hari ini membuat laporan polis terhadap penyanyi rap Wee Meng Chi atau Name Wee. Laporan itu dibuat berkenaan poster filem terbarunya yang didakwa menyentuh sensitiviti kaum. Laporan polis itu dibuat Ahli Unit Penerangan Pemuda PN Wilayah Persekutuan Muhammad Azwan Azmi di IPD Dang Wangi pagi ini bersama 8 lagi wakil. Azwan berkata laporan polis dibuat kerana poster filem bertajuk Babi itu mempamerkan perkataan-perkataan sensitif yang merujuk kepada kaum-kaum di Malaysia. Dia turut meminta pihak polis menyiasat Name Wee di bawah Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan membawa balik Name Wee dari Taiwan. Terdahulu di Facebook, Name Wee mempertahankan filemnya dan membidas pihak-pihak yang memainkan sentimen kaum dan mempolitikkan filem itu. Filem ini bakal ditayangkan di Taiwan mulai 20 November dan mengisahkan tentang kejadian sebenar pergaduhan kaum yang berlaku di sebuah sekolah menengah di selatan Malaysia pada tahun 2000. Name Wee turut mengakui bahawa filemnya terlalu kontroversi dan tidak mungkin dapat ditayang di Malaysia. Lebih 6,000 belia berumur 19 hingga 30 tahun ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Negeri Johor sejak awal tahun hingga 17 November lalu. Perkara itu diumumkan oleh Ketua Polis Johor Ayub Han Maidin Piche dalam satu sidang media hari ini. Pecahan jantina lelaki 5,541, perempuan 600, pecahan bangsa Melayu 4,176, Cina 990, India 515 dan lain-lain bangsa 520. Pecahan kesalahan bekalan 848, memiliki dadah 1911 dan urin tuan-tuan 3,382. Dalam tempoh sama, pelbagai jenis dadah seberat 2.61 tan telah dirampas dengan nilai keseluruhan rampasan bernilai 28.77 juta ringgit. Sementara itu, Polis Johor juga berjaya mengesan 40 tokan dadah yang membekalkan bahan terlarang itu kepada pelajar sekolah di negeri itu. Dan satu operasi khas telah dilancarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Johor, tuan, di seluruh negeri Johor, tuan, bermula pada 29 September hinggalah 8 Oktober. Dan hasil pada operasi ini, pihak polis telah berjaya menangkap seramai 21 suspek yang dipercayai bertindak sebagai pembekal dadah kepada pelajar tersebut. Modus operandi yang digunakan tokan secara kecil-kecilan ini ialah merekrut pelajar sekolah dengan memberi dadah secara percuma pada peringkat awal. Menurut Ayub, antara dadah popular digunakan dalam kalangan pelajar sekolah adalah ganja. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.